Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Telegram Live kali pertama yang julung kali diadakan oleh Dunia Palestin Network. Dan anda bersama dengan saya, Nabil Taqiyuddin, selaku penyelidik di Dunia Palestin dan juga selaku dan juga adalah Digital Analytics Specialist. Jadi insyaAllah pada pagi ini dan juga pada cuti Nuzul Quran, saya akan kongsikan serba sedikit lah berkenaan dengan peta interaktif Perang Gaza, update semasa. Mungkin dalam setengah jam sahaja. Ni tidaklah terlalu berat untuk sesi kali ini. Dia tidak terlalu teknikal seperti webinar, series webinar yang agak teknikal. Tetapi kali ini lebih kepada update-update semasa dan terbaru lah. Okay? Berdasarkan peta yang kita akan tengok selepas ini. Jadi saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai Telegram Live pada pagi ini. Ajak lagi siapa-siapa yang ingin masuk, ajak dia join channel Telegram Dunia Palestin supaya mereka dapat inform lah. Okay. Saya faham sekarang ni kita sudah masuk hari yang ke-173. Apa kata sudah lebih daripada 6 bulan berlangsungnya Perang Taufan Al-Aqsa dan sudah hari yang ke-155 pencerobohan Israel, pencerobohan Zionis ke atas Gaza. Jadi satu tempoh yang sangat lama, perang yang lebih lama daripada perang 6 hari di antara Israel dan negara Arab. Dan ini adalah perang yang memang lama lah kan, dalam sejarah Palestin itu sendiri. Dan insyaAllah jadi kita ada 39, lebih kurang 38 orang, 39 orang yang join. Ajak lagi siapa-siapa yang nak ajak. Jadi insyaAllah peta interaktif ni yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan biasa nampak lah dekat dalam siapa yang subscribe channel Telegram Dunia Palestin, dia akan nampak lah biasa kita akan promote untuk orang subscribe RM5 lah, RM5 sempena bulan Ramadan ni, peta interaktif Perang Gaza ni, menggunakan kupon Ramadan. Jadi anda boleh dapat akses lah, maksudnya updated data dalam mungkin kita akan dia akan update lebih kurang seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. InsyaAllah satu perkara yang sebenarnya memang perlu kita nak bawa tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh nak tengok, kita boleh hanya melihat berita, tetapi inisiatif yang dibuat untuk buat peta ni adalah untuk kita tuan-tuan dan puan-puan ni lebih dekat dengan Gaza. Itu nombor satu. Nombor dua adalah kita melihat Gaza dari segi kacamata yang ada data lah. Okay, ada data. Jadi kita bawakan pada tuan-tuan dan puan-puan satu produk, satu niche baru untuk kita melihat isu semasa ni dari kacamata data itu sendiri. Okay? Dan kita faham itu dengan lebih mendalam dan lebih teknikal. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa yang belum subscribe boleh subscribe RM5 dia. Dia bukan bulanan dia RM5 tu boleh akses bila-bila. Tak ada masalah. Okay, sekejap Okay, insyaAllah saya rasa kita mula saja. Jadi kalau siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan semua boleh akses dan dah subscribe, boleh buka balik link yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam email. Saya ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ini ada yang subscribe peta interaktif Perang Gaza ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support, kerana terus support untuk kami bergeraklah untuk terus memberikan berita, informasi. Saya faham waktu macam ni nak raya, waktu keadaan kita macam agak slow lah, okay, berkenaan dengan ni, dengan isu Palestin. Mungkin disebabkan terlalu lama, saya faham tempoh yang cukup lama, akan tetapi di Gaza masih lagi berlaku perang dan setiap hari mereka sering digasak, sering
maksudnya makin dahsyatlah dia punya pencerobohan dia tu kan. Terutamanya dalam beberapa seminggu ini, dalam tempoh 10 hari ini, kita tahu bahawa sudah masuk hari ke-10. Buat kali kedua, Hospital Ashifa telah diceroboh. Bukan setakat diceroboh, beberapa bangunan telah dibom di dalam compound di Hospital Ashifa itu nombor 1, itu nombor 2. Dan nombor 3 adalah kita melihat bahawa ramai orang yang, maksudnya beribu orang lagi yang berada, yang tidak pergi, maksudnya mereka tidak mahu berganjak daripada utara Gaza pergi ke selatan Gaza, tetapi mereka masih lagi stay maksudnya berteduh, mencari tempat untuk berteduh setelah rumah mereka telah musnah di beberapa kawasan di dalam bandar Gaza dan di utara Gaza. Berteduh di Hospital Ashifa ini telah diperkosa, telah dikepung oleh Israel, Zionis itu sendiri kan. Jadi satu perkara yang maksudnya kita melihat situasi, kalau biasa dengar ceramah Palestin mana-manalah, dekat YouTube ke, dekat sekolah ke, ataupun 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, kita pernah dengar Dir Yassin lah, Syabra Syatila lah, apa lagi, Tanturah baru-baru ni, yang apa tu, viral, dokumentari Tanturah. Maksudnya Tanturah ni sebuah kawasan, sebuah perkampungan nelayan di Yafa. Yafa tu kat mana? Yafa tu adalah Tel Aviv sekarang lah. Okay. Jadi kita melihat pembunuhan beramai-ramai ini secara live. Dalam keadaan teknologi tu AI, kita ada AI, kita ada connectivity tu dalam sekelip mata. Kita boleh melihat berita-berita semasa. Tetapi tindakan kita tak mampu nak buat lebih daripada apa yang kita boleh buat untuk saudara kita lah. Satu perkara yang kita boleh renungkan, satu perkara yang saya rasa yang kita perlu fikir. Maksudnya zaman berubah, tetapi sikap kita tidak berubah dengan tindakan yang lebih agresif terhadap Zionis Israel ini kan. Yang mana waktu berlaku Dir Yassin tu mungkin connectivity tak terlalu hebat macam sekarang kan. Kita nak dapat berita tu lambat. Setelah beberapa minggu, maksudnya minggu tu dah beberapa minggu baru kita dapat berita, ada berlaku pembunuhan beramai-ramai di perkampungan Dir Yassin. Baru berlaku pembunuhan beramai-ramai di Tanturah. Tiba-tiba negara Israel telah dibangunkan tahun 1948, beberapa minggu selepas itu, ataupun beberapa hari baru kita dapat tahu. Jadi dalam dunia sekarang ini, maksudnya berlaku secara depan mata. Okay? Maksudnya orang dibunuh beramai-ramai. Kita boleh tengok video tu. Dekat channel Telegram, boleh tengok dekat Dunia Palestin Network, boleh tengok Telegram orang dibunuh. Al Jazeera dokumen, maksud secara spesifik, secara teratur perkara itu berlaku di hadapan mata kita, tetapi kita tidak mampu untuk membuat sesuatu. Dan bahkan pembunuhan beramai-ramai itu lebih besar, maksudnya lebih dahsyat magnitude dia berbanding dengan sebelum ini. Jadi itu sedikit lah 10 minit introduction untuk tuan-tuan dan puan-puan pagi ini. Jadi insyaAllah kita berharap dengan usaha sedikit kita ni, kita boleh terus bersemangat lah. Okay? Terus bersemangat untuk ni. Dan semangat itu kita terjemahkan dalam dunia seharian kita lah. Okay? Semangat tu kita bukan sekadar semangat bila kita tahu benda tu berlaku, kita semangat tu tak kita terjemahkan dalam kehidupan harian kita. Jadi apa? Peribadi kita mungkin kita lebih rajin bekerja, dan bila mana kita bersemangat untuk apa? Kita bersemangat untuk melengkapkan skill diri kita. Bagaimana kita boleh bantu dari segi sudut-sudut strategik. Maksudnya contoh apa? Pembinaan tools ke, pembinaan senjata yang dibangunkan oleh diri kita sendiri, oleh negara kita. Maksudnya pembangunan ekosistem sendiri daripada kita, yang mana kita boleh sendiri bantu kawan-kawan sahabat-sahabat kita di Palestin kan. Jadi kita tidak terlalu bergantung dengan usaha luar. Jadi perkara itu kita ada mindset
mindset seperti mana Al-Qassam, mujahidin kita yang berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa, mempertahankan tanah air Palestin tu, dengan mereka mereka membangunkan teknologi mereka sendiri, membangunkan kepakaran engineer mereka sendiri, membangunkan kepakaran IT mereka sendiri, membangunkan satu ekosistem yang tak pernah dilihat, tak pernah, yang mengejutkan Zionis itu sendiri. Jadi itulah yang kita ingin membawa, semangat itu di dalam kehidupan seharian kita. Kita tak nak tengok saja, kita nak buat. Dah berlalu masa untuk tengok, kita nak action. So action tu apa? Long term ke, short term ke, mana-mana kita boleh bantu dan kita boleh buat. Okay? Jadi kita terus, kalau ni update semasa lah. Okay? Kita terus, rasa introduction tu pun dah 10 minit dah sebenarnya. Okay, right. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita lagi sekali lah sikit. Kita ada 2 peta dalam ni. Satu peta yang pertama adalah main peta, peta interaktif Perang Gaza, yang mana dalam peta ini, kalau tuan-tuan klik dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok lah. Okay, boleh nampak highlight lah apa benda yang dilabel dalam peta ni. Okay, kalau saya expand lah. Okay, boleh expand. Jadi ini main lah, maksudnya pergerakan, maksudnya kawasan operasi Zionis, kawasan yang maksudnya kedudukan yang maksudnya Israel ni dia membina struktur, maksudnya membina tentera, maksudnya dia tempat kawasan yang mereka occupied, mereka kontrol. Kawasan ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok label dia. Dan juga kawasan apa yang penting-penting, maksudnya kawasan zon keselamatan dan juga kedudukan batalion. Ni batalion brigade lebih besar daripada batalion. Batalion ni sub kepada brigade tu sendiri. Maknanya kedudukan brigade, batalion daripada brigade di antara brigade Al-Qassam dan juga tak semesti brigade Al-Qassam, tetapi pejuang-pejuang Palestin, pasukan pejuang Palestin dan juga Zionis itu sendiri lah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, ni tuan-tuan dan puan-puan boleh zoom peta. Ni tuan-tuan dan puan-puan boleh zoom peta, boleh zoom in, zoom out. Kalau tuan-tuan tekan klik ni, ada label. Jangan risau, ada label. Apakah nama batalion ini, dan dia subordinate kepada brigade apa. Jadi kita memang teliti lah part ni. Jadi part ni memang kita cuba bagi data yang sebaik mungkin lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan apa operasi, apa batalion yang berada di kawasan ini, tuan-tuan dan puan-puan update. Okay, mereka sedang melakukan operasi apa. Okay, right. Dan tuan-tuan puan-puan boleh tengok lah, okay, kawasan hijau ni adalah kawasan area pejuang. Kawasan biru ni yang overlap ni adalah kawasan yang apa orang kata, kawasan operasi Zionis. Yang ni adalah main lah, maksudnya yang warna occupied area, maksudnya kawasan yang mereka kontrol, Zionis kontrol. Dan kawasan warna purple ini adalah kawasan camp pelarian, maksudnya kawasan asal lah, camp pelarian Gaza, yang lari daripada, maksudnya mereka jadi pelarian pada tahun 1948. Okay. Jadi banyak informasi dalam ni, dan ini adalah kedudukan batalion, maksudnya batalion kepada brigade. Ada 5 brigade kan, 5 brigade di dalam struktur hierarki ketenteraan pasukan pejuang Palestin. Okay. Jadi dia macam-macam lah. Dalam brigade tu dia ada banyak fraction. Dalam batalion tu dia ada banyak fraction. Sebab apa mereka perlu bersatu? Sebab kalau mereka bersatu mempunyai satu arahan, maksudnya mereka kuat lah. Okay? Pasukan ini kuat. Jadi mereka tidak terpecah-pecah menjadi satu entiti yang lain di dalam satu dalam ketenteraan yang berbeza-beza. Tak. Sebab mereka Palestin lah kan. Untuk membina sebuah negara yang bermaruah, kena ada satu tentera, satu kuasa, satu arahan dan sebagainya. Jadi mereka membina bayangan itu. Sebenarnya mereka dah ada, cumanya taraf negara mereka itu bukan taraf negara lah, tidak boleh berfungsi sebagai satu negara, tetapi mereka berfungsi hanya sebagai satu PBT sahaja. Jadi maksudnya kalau nak jadi negara tu, dia kena lengkap lah segala segi kan. Kena ada kuasa laut, kuasa udara, kuasa darat. Maksudnya yang membina security kepada persempadan negara tu,
Tapi mereka tak ada, dikontrol oleh keluar masuk import ekspor ni dikawal oleh Israel. Jadi taraf itu bukan sebuah negara lah. Okay, so inilah kedudukan batalion. Okay, jadi ini adalah data yang telah diupdate pada pagi ni lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Yang latest adalah kita lihat pada perkembangan yang berwarna kelabu ini kalau saya tekan. Okay. Kita pergi dulu dekat Hospital Al-Shifa. Jadi kat sini yang saya highlight berwarna yang berwarna oranye ini adalah kawasan Hospital Al-Shifa yang mana sekarang ini telah dikepung oleh oleh 3 batalion Zionis, tentera Zionis, iaitu yang pertama mereka dikepung oleh Armored Brigade Brigade Perisai, dan keliling itu dikelilingi oleh kereta kebal Merkava lah. Dan sekarang ini beberapa hari ini kalau kita melihat di channel Al-Qassam, di channel para pejuang Palestin, mereka update mereka memang sedang menumpukan serangan untuk menghalau tentera Israel ini keluar. Maksudnya dia punya strateginya, misinya adalah untuk menghalau Israel ini keluar daripada compound ini. Jadi itu adalah taktikal yang mereka gunakan adalah untuk mereka musnahkan aset-aset yang ada. Merkava, serangan Merkava menggunakan Yasin, menggunakan RPG, membunuh individu-individu penting yang sedang melakukan pencerobohan di dalam hospital Al-Shifa sekarang ini. Jadi ada 3. Yang pertama yang pertama ni adalah perisai, dan yang kedua adalah unit special force lah. Yang ni kita ada bagi tahulah apa type of kumpulan ni, special force. Yang ni pun special force. Yang ni bukan, yang ni Brigade Nahal. Brigade Nahal. Yang ni adalah special force juga yang bertugas yang digerakkan di dalam Gaza. Mereka yang mana Brigade Nahal dan Brigade Syatayid ni, mereka sedang apa yang mereka lakukan, mereka sedang melakukan pencerobohan, pengempungan dan juga membunuh ramai. Sekarang kita tahu beberapa ratus orang telah maksudnya lebih daripada 100 orang telah syahid di dalam Hospital Al-Shifa itu sendiri, yang mereka sendiri yang tengah ni. Sama ada mereka kena bom atau masa serpihan bom, itu nombor 1. Nombor 2, sama ada mereka dibunuh secara rambang, terutamanya kaum lelaki. Okay, mereka yang ditahan akan dibawa ke satu tempat, sama ada mereka dilepaskan ataupun dibunuh. Sebab apa? Mereka yang berada dalam compound ni disyaki bahawa mereka ni adalah pejuang dan sebagainya. Jadi itulah kesusahan yang mereka, rakyat Palestin ni hadap. Tetapi mereka tetap berizil, mereka tetap melawan. Yang melawan itulah yang dibunuh. Dan banyak Hospital Al-Shifa ni tidak dapat untuk berfungsi. Walaupun ada orang cedera daripada didera yang dibawa, maksudnya tentera Israel ni dibawa ke tempat didera dan mereka berjalan kaki balik semula pergi ke tempat selamat ni, mereka tak mampu nak dirawat pun. Okay? Mereka tak mampu nak dirawat pun oleh kerana doktor-doktor dan juga top management, director Hospital Al-Shifa itu ditangkap dan dibawa dan diinterrogate oleh tentera Israel lah. Okay? Dan itu yang berlaku. Dan dalam serangan kali kedua ini, dia lebih teruk berbanding dengan serangan kali pertama. Maksudnya pengempungan kali pertama. Yang kali kedua ini lebih banyak bangunan yang telah musnah. Okay? Lebih banyak bangunan yang telah musnah. Ada sebuah bangunan spesialis telah diletupkan. Okay? Kalau kita tengok Hospital Al-Shifa ni dia besar. Dia macam hospital HKL lah, kan? Dia ada compound. Dan dia ada bangunan-bangunan kan. Ada bangunan utama, ada bangunan spesialis, ada bangunan bangunan untuk hospital ibu dan kanak-kanak. Jadi macam tu Hospital Al-Shifa ni macam tu juga, lebih kurang. Okay? Dan ada satu bangunan spesialis yang telah diletupkan. Dan kita tengok gambar, kalau tuan-tuan ada perempuan perasan dalam channel Dunia Palestin ni, Hospital Al-Shifa itu maksudnya yang main bangunan Hospital Al-Shifa itu sendiri telah terbakar, bangunan tu sendiri. Nanti saya akan tunjuk sekejap lagi bangunan tu di page yang lain sedikit. Okay?
Itu satu. Dan kita lihat compound yang maksudnya dekat tengah-tengah tu ada bulatan. Ada macam bulatan kat tengah-tengah ni. Itu pun telah dibuldos. Nanti kita tengok lebih detail apa yang berlaku di dalam Hospital Shifa. Ini just saya update semasa lah. Dan tentera Israel telah pergi sehingga ke Jalan Omar Mokhtar ni untuk melakukan, maksudnya mereka membina perimeter di sekeliling kawasan, perimeter security perimeter di sekeliling Hospital Shifa sehingga ke jalan-jalan ini. Jadi di beberapa kawasan, maksudnya di barat Hospital Shifa dan juga di kawasan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di kawasan ini, di kawasan barat ini juga, maksudnya di kawasan yang mana tentera Israel melakukan operasi mereka, sekarang tertempu kawasan serangan. Saya tak update lagi sebabnya nanti saya akan pinpoint dekat mana tempat tu. Kita takkan dapat the most accurate lah sebab mereka tidak memberikan koordinat di mana serangan itu, tetapi kita akan memberikan almost accurate lah berdasarkan kefahaman kita terhadap demografi, geografi di dalam Gaza itu sendiri. Itu satu. Nombor dua, apa yang saya nak update juga adalah berkenaan dengan ini yang paling penting. Okay, sebenarnya ni yang memang berlaku sebenarnya. Mungkin ada yang macam tak percaya, betul ke utara Gaza dengan selatan Gaza telah dipisah? Ya, memang telah dipisahkan. Okay, telah dipisahkan melalui, ini dipanggil sebagai Netzarim Junction lah, Jalan Netzarim lah. Okay, dia berhubung dengan ni Jalan Netzarim, berhubung sampailah ke pelabuhan yang ditaja oleh Amerika Zionis itu sendiri lah. So warna purple ni adalah port yang dibina oleh yang tajaan Amerika dan Zionis lah. Mereka memang tengah membina. Kalau kita tengok nanti sekejap lagi, saya akan tunjuk tuan-tuan dan puan-puan dalam peta yang lebih detail. Kita akan dapat lihat bahawa ada pembinaan, maksudnya pembinaan, ada infrastruktur tanah. Tapi sekarang ni dia lebih kuat lah, struktur tu nak lebih kuat. Jadi sebelum ni dia hanya ratakan tanah sehingga ke maksudnya lebih sikit daripada pantai tu. Dan sekarang ni mereka membina menyimen. Jadi kawasan ni dia membina highway lah. Di kawasan Juhril Adik ni sehingga ke pantai sedang membina. Dan mereka membina pos kawalan. Pos kawalan baru-baru ini mereka membina pos kawalan, yang mana pos kawalan itu ada tower, ada menara, dan menara itu dilengkapi oleh kamera yang high resolution, kamera yang mereka dapat, maksudnya mereka dapat identify sama ada, maksudnya kamera tu dia tak semesti kamera yang boleh ni lah, apa orang kata, tidak semestinya kamera yang kita boleh tengok secara visual, tapi dia kamera yang dia tak nampak secara visual, tapi dia boleh detect orang, kawasan dekat di dalam radius kilometer tu dengan lebih jauh. Jadi itu yang mereka sedang membina security parameter di sepanjang jalan ini. Jadi memang sebenarnya officially di antara utara Gaza dan selatan Gaza ni telah dipisahkan, dan Israel tengah membina. Jadi dia macam lebih kurang mereka nak buat macam West Bank lah. Okay? Pacification, mereka pecah-pecahkan tanah tu. Okay? Jadi macam utara Gaza ni dia terperangkap, dan yang perkembangan terbaru, kalau tuan-tuan dan perempuan ingat juga berita bahawa Israel tidak membenarkan bantuan UNRWA daripada selatan Gaza masuk ke dalam utara Gaza. Jadi apa harapan rakyat utara Gaza adalah hanya airdrop. Jadi kalau dah sampai ke tahap ini, sepatutnya kalau saya lah fikir kan, patut bom saja Tel Aviv ni. Bagi impact sikit lah, bagi impact yang lebih dahsyat lah. Okay? Impact direct, ataupun something yang kita boleh buat untuk bagi impact yang lebih direct kepada Tel Aviv. Okay, itu satu. Dan yang nombor dua, yang di Khan Yunis still berlaku pertempurannya banyak juga, pengeboman lah, terutamanya pengeboman di dalam Gaza, di dalam Khan Yunis. Okay, dan ini adalah titik-titik pertempuran. Nanti saya akan update lagi. Ada banyak lagi lah daripada ini. Dia akan ada radius dia lebih besar. Jadi mungkin saya akan update
Dan yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, ini adalah Hamad Town City. Ini Hamad Town. Yang mana kalau dulu, kalau sekarang ini adalah gambar lama lah. Okay? Saya tak pasti dia screenshot bila untuk map ni. Tapi cumanya untuk kawasan ni dia telah dimusnahkan. Maksudnya dah tak ada apa-apa. Tak boleh nak duduk dah kawasan Hamad ni. Maksudnya kawasan Hamad ni lebih teratur. Dia tak macam kawasan di keliling ni kan. Yang macam mana, yang maksudnya kawasan perumahan dia tu tak teratur. Seperti kawasan Hamad. Maksudnya kawasan-kawasan baru di dalam Gaza lah. Okay? Kawasan penempatan baru untuk anak-anak muda dan sebagainya. Tapi tempat tu dibom oleh Israel. Okay, dan masih lagi ada beberapa batalion yang pejuang Gaza yang masih berjuang. Okay. Nak kata casualties ramai tak ramai, kita belum, masih sebabnya masih lagi utuh. Maksudnya selagi mana pejuang ni boleh membuat operasi, boleh melancarkan roket ke ke Ashkelon, ni Ashkelon boleh melancarkan roket daripada utara Gaza pergi ke Ashkelon, selagi itulah maksudnya mereka mampu untuk membuat roket tu, maksudnya rangkaian rangkaian terowong itu masih utuh. Okay? Connection logistik itu masih ada. Jadi perang logistik Israel tak mampu nak kalahkan lah. Yang Israel mampu adalah untuk membunuh orang supaya memberi tekanan politik, maksudnya tekanan kepada rakyat Gaza memberi tekanan kepada pasukan pejuang. Ya, memang ada, kita tahu dalam keadaan yang perang yang tidak tentu, itu nombor satu. Nombor dua, dalam tekanan yang begitu dahsyat diberikan kepada rakyat Palestin, tetapi majoriti rakyat Gaza masih lagi memberi sokongan kepada ni, walaupun memang ada apa orang kata tentangan, kecaman terhadap Hamas ataupun terhadap ni kecaman oleh beberapa kelompok rakyat Palestin terhadap Hamas disebabkan tekanan itu, kita faham. Akan tetapi majoriti masih lagi bersama, sebab itulah simbol yang diorang ada. Diorang dah tak ada. Kalau nak berharap dengan Israel, apa lagi mereka ada, maruah yang mereka ada. Mereka takkan ada identiti Palestin. Mereka hanya diidentifikasi sebagai Arab Israel, bukannya Palestin. Jadi itu yang maksudnya simbol yang masih ada sekarang lah. Okay? Itu satu. Dan yang terkini, nanti mungkin saya akan update lagi lah kawasan yang sebenarnya zon Al-Mawasi ni dah macam dia tak clear. Okay? Dia belum clear. Dia punya apa orang kata berubah-ubah kawasan zon selamat ni dibuat oleh maksudnya diklaim oleh Israel bahawa kawasan selamat tak dibom, tetapi di Rafah mereka sudah mula untuk dibom lah beberapa hari ni. Mereka tentera Zionis ni bom. Jadi kawasan mereka klaim selamat itu berubah-ubah dan tidak konsisten. Jadi memang kejam lah. Okay. Right, itu satu. Mungkin saya akan terus pergi kepada lagi satu peta lagi satu lebih detail berkenaan dengan destruction. Okay, yang ni not this one. Bukan, sorry, not this one. Lagi satu, sorry. Sekejap saya share pada tuan-tuan dan puan-puan. Ni, okay. Yang ni yang update terbaru sorry, slow sikit. Kenapa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan ni pasal Syifa ni. Okay, setakat ni tuan-tuan dan puan-puan nampak ke? Dia nampak Dia nampak Okay. Berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat nampak lah yang saya share. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ni dibangunkan oleh forensic architecture berkenaan dengan situasi semasa yang berlaku di hospital Ashifa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ke? Nampak kan sebenarnya? Oh, tak nampak. Sorry. Share sekejap, saya share. Okay. Harap-harap nampak ke? Sekejap, saya cuba stop sharing yang ni. Sekejap Ya. Sekejap. Okay dah. Alright. Okay. Thank you. Keluar Okay. Alright. Hopefully keluar. Okay. Alright. Nice. Okay.
So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, okay, ni Hospital Ashifa kali kedua yang mereka ni kalau tengok forensic architecture ni, dia analisis more in detail 3D bagi compound Hospital Ashifa ni. Dan kita boleh lihat lah, okay, dalam start daripada 18 hari bulan, apa orang kata, kali kedua Zionis Israel menyerbu Hospital Ashifa ni, mereka telah melakukan beberapa ni lah pengeboman secara direct. Okay, kalau tengok pengeboman tu berlaku di berdekatan dengan Department Emergency, maksud di tempat emergency main. Okay, mana saya bagi tahu tadi bahawa ini main lah kawasan emergency telah dibom oleh Israel. Maksudnya awal-awal tu, dan berdekatan dengan bangunan surgery Hospital Shifa. Okay. Dan terdapat juga berdekatan dengan Hospital Shifa ni, kita tahu bahawa ramai orang syahid. Cumanya mereka tak ada tempat untuk kuburkan orang yang syahid ni. Jadi kawasan Shifa ni ada 4 perkuburan di keliling Hospital Shifa tu, dan ini adalah kawasan yang telah menjadi kubur. Jadi bila Israel datang ni, ada beberapa tempat tu mereka telah bulldoze kubur-kubur ni, maksudnya terbongkar lah mayat-mayat syuhada ni daripada tanah itulah. Okay. Dan pada 18 hari bulan juga, kalau tengok daripada sini, terdapat kebakaran yang berlaku di dalam beberapa tempat di dalam Hospital Ashifa. Serangan ini menyebabkan bangunan di dalam Hospital Ashifa ni dia mengalami kebakaran. Dan inilah kesan-kesan kebakaran lah, beberapa kebakaran di dalam Hospital Ashifa. Dan kita boleh tengok gambar yang keluar tu, yang berlaku kebakaran di tingkat 3. Okay, di dalam Hospital Ashifa, iaitu main building lah. Ini yang saya cakap, compound yang ada bulatan ni. Okay. Dan di keliling ni, tuan-tuan dan puan kena tahu bahawa keliling ni adalah kawasan yang mana dikepung oleh brigade perisai yang telah saya sebutkan tadi lah. Okay, boleh tengok di peta dan boleh match. Jadi kalau tengok ini maksudnya category D90, dia penjentolak dia telah masuk ke kawasan yang tadi, yang kawasan ni, main kawasan, di kawasan ni depan ni dekat kawasan ni mereka telah masuk dan bulldoze segala apa yang ada. Yang kita boleh tengok mayat-mayat yang maksudnya mayat-mayat syuhada yang terkena, dan mereka tak sempat nak dialihkan. Ada kemah-kemah, maksudnya dilanyak. Kita boleh tengok secara live benda tu. Okay. Dan ini adalah kawasan yang mana beberapa ni kawasan ini telah dikepung oleh Armored Brigade tu lah. Okay. Pada ni 18 hari bulan. Dan di beberapa tempat di keliling tu lah mereka membina security perimeter di dalam compound Hospital Shifa ni. Itu satu. Dan menurut forensic architecture ni, mereka juga post tentera Israel post satu video yang mana rakyat Palestin ni dikeluar secara paksa oleh dia daripada Hospital Shifa ni. Jadi mereka dipaksa untuk keluar pergi ke selatan Gaza. Dan ini adalah peta-peta yang mana direct hit kena bom sejak daripada bulan Oktober sehingga bulan Februari. Jadi ini adalah sedikit lah berkenaan dengan update Hospital Ashifa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah dekat Forensic Architecture punya website. Mereka akan update sentiasa, ongoing. Alright. Itu satu. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan, mungkin saya nak tunjuk sikit berkenaan dengan port. Saya akan tunjuk peta yang saya dapat. Sekejap last but not least. Sekejap apa ada lagi? Share. Right. Saya akan share lagi satu. Ini menurut data yang kami nampak lah yang kami dapat. Right. Hopefully tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah. Dia tengah loading. Ini adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok yang kawasan titik merah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak merah-merah ini adalah maksudnya bom kesan-kesan bom.
Kesan-kesan bom. Maksudnya ada spark. Maksudnya heat tu dia boleh nampak. Heat. Maksudnya merah-merah tu adalah bom yang kesan bom. Maksudnya kejadian bom yang sedang dirakam ni bom jatuh di kawasan itu. Okay. Ni adalah kompaun Ashifa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, sekejap dia dekat mana? Saya lupa. Ni Tal El Hawa. Actually dia dekat sini. Kawasan ni, kompaun dia. Saya tak boleh nak bezakan sebabnya dia punya kawasan tu banyak yang dah dimusnahkan. Jadi kita tak boleh nak beza. Jadi macam susah sikit untuk identify. Take time untuk identify kawasan tersebut. Sorry. Kawasan ni. Tak ingat. Sekejap. Sorry. Ini kawasan Ashifa. Ini hospital Ashifa. Kalau tengok kawasan ni dia banyak kelabu. Maksudnya banyak yang telah dimusnahkan lah, okay, oleh tentera Zionis. Dan ni adalah perkembangan terbaru, okay, 20 hari bulan 3, Israel telah membina beberapa checkpoint. Maksudnya ni yang saya tunjuk tadi, Jalan Netzarim ni. And then ini adalah peta yang mana mereka telah Zionis tengah membina kawasan watchtower yang maksudnya kawasan security, kawasan perimeter security lah. Okay, yang mana ni dia bertembung dengan jalan highway utama Gaza, dan tempat ni kalau rakyat Palestin nak lalu, dia kena lalu checkpoint ni. Jadi Israel tengah membina checkpoint. Jadi mereka tengah membina struktur binaan konkrit. Jadi dan juga di kawasan ini. Yang mana kawasan ini adalah Jalan Pantai Rashid, yang mana kawasan ini Jalan Pantai Rashid untuk mereka pergi ke selatan Gaza. Jadi last but not least, dia boleh tengok berdekatan kawasan ini sedang dibina struktur konkrit, bukan struktur pasir saja, struktur konkrit pelabuhan yang ditaja oleh Amerika. Jadi insyaAllah itu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih detail update semasa, boleh lihat, boleh subscribe di boleh subscribe lah, okay? Boleh subscribe peta yang peta interaktif Perang Gaza. Jadi insyaAllah itu sahaja berkenaan dengan sharing kita pada hari ini. Oh, tak nampak sorry, nak tengok. Tak keluar. Okay, sekejap. Last. Sekejap sorry, tak nampak. Saya rasa saya punya ni dia slow sikit. Saya nak tunjuk sebenarnya, tapi tak nampak Sekejap. Okay. Sekejap saya tunjuk lagi sekali. Hopefully nampak. Okay. Setakat ni nampak ke tuan-tuan dan puan-puan, nampak ke? Okay, apa yang saya cerita tadi, inilah okay, kawasan. Boleh nampak ke? Tak boleh nampak Still tak boleh nampak Dia slow sikit saya punya ni. Belum keluar. Okay, belum keluar. Right. Okay, right. Dah keluar ke belum? Belum lagi. Belum keluar. Okay, kalau belum keluar, tapi tak apa. Mungkin saya akan update dengan screenshot lah kot. Apa yang mungkin saya akan update nanti. Jadi ini setakat ini saja. Nanti insyaAllah nanti akan datang. Kita pun dah 10.30. Jadi setengah jam saja untuk update semasa. Nanti kita akan, insyaAllah akan ada lagi, kita akan update semasa. Mungkin ini kali pertama. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lagi, boleh cakap nak untuk kita update dan kita boleh tengok apa yang berlaku di dalam Gaza secara in detail lah. Okay. Jadi insyaAllah dunia Palestin cuba untuk memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan, informasi, data, analisis dan sebagainya, supaya tuan-tuan dan puan-puan keep on updating dan apa kata, kita takkan lupa saudara-saudara kita di Gaza. Jadi insyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang.